Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan satu lagi topik dalam bidang akhlak, iaitu cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa dengar berkenaan dengan sunnah Rasulullah? Ya, biasa. Okey. Seperti yang kita biasa dengar, sunnah Nabi Muhammad ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbahagi kepada tiga, iaitu perkataan, yang kedua adalah perbuatan, dan yang ketiga adalah akhlak baginda. Seperti yang diceritakan oleh sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok macam mana cara untuk mengamati ataupun mengamalkan sunnah dalam ketiga-tiga kategori ini. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quranul Karim ayat ke-59 surah Al-Hash, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Silap sikit Okey, surah Al-Hash ayat ke-59, surah yang ke-7 ni, dia bagi tahu apa? Maksudnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Okey, ini adalah sunnah, merangkumi ketiga-tiga benda tadi. Apa yang Nabi larang tinggal, apa yang Nabi suruh buat. Macam mana? Kita tahu dalam Al-Quran Allah dah perintahkan supaya kita ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok topik yang pertama ataupun pembahagian yang pertama, iaitu sunnah dari segi perkataan. Okey, Nabi menganjurkan kita banyak benda untuk perkataan-perkataan yang Nabi suruh buat, tapi Nabi kita khususkan hari ini kita belajar dua benda, iaitu membaca Al-Quran dan juga menjauhi sifat sombong dan bangga diri. Jadi apabila bercakap, okey, kalau kita tidak dapat memberikan manfaat ketika bercakap, lebih baik diam. Yang pertama sekali, Nabi anjurkan kita baca Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran, Iqra' ke, tak kisahlah kan. Kalau tak pandai baca Al-Quran pun, belajar baca Iqra'. Nah, kita dah dapat banyak sangat pahala. Satu huruf bersamaan dengan 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Bayangkan kalau satu huruf tu saya bagi RM10, 3 huruf yang kita baca tadi dah dapat RM30. Seronok kan? Macam itulah ibaratnya. Tapi kalau kita nak bandingkan kebaikan yang Allah bagi dengan duit RM10 tu, tak ternilai sebenarnya kan? Itu adalah perbandingan. Tapi yang sebenarnya ganjarannya lebih lagi. Okey, jadi daripada kita bercakap perkara yang sia-sia, lebih baik kita belajar baca Al-Quran. Okey. Baik, yang kedua adalah menjauhi sifat sombong dan bangga diri. Sebab Nabi Muhammad ada satu kisah ni daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu. Dia bagi tahu macam mana? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka ni?" Nabi tanya. Tiba-tiba Nabi tanya macam tu kan. Mereka itu ialah orang yang keras kepala. Bukannya kepala dia keras, tapi keras kepala ni. Tak nak dengar cakap orang kan. Sombong, sifat sombong. Suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Asyik simpan harta tapi tak nak sedekah. Orang minta bantuan tak nak bagi. Sebab dia cakap, nanti aku miskin lah, aku penat kumpul duit nak bagi dekat orang. Orang-orang macam ni, tiga golongan ini, iaitu pertama sekali keras kepala, sombong diri, dan juga kedekut, bakhil. Jadi kalau ada tiga-tiga kategori ataupun tiga-tiga sifat ni dalam diri kita, Nabi beritahu dekat kita ni, kita adalah tergolong daripada sifat-sifat ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Moga kita dijauhkan dengan sifat yang sedemikian. Okey? Baik, sunnah perbuatan pula. Tadi itu perkataan iaitu membaca Al-Quran. Yang kedua, menjauhi perkataan yang sombong, riak dan bangga diri. Okey? Dari segi perbuatan yang kedua, kategori yang kedua ni, iaitu sunnah perbuatan ni, apa yang Nabi beritahu, mengutamakan anggota kanan. Kalau kita minum air, minum air memang tangan kanan. Katakanlah kita pakai baju kan, kita pakai baju, lepas kita sarung dekat kepala, belah mana dulu lengan nak masuk? Dalam sunnah Rasulullah yang dianjurkan adalah mengutamakan anggota kanan.
Kita masuk belah kanan dulu, kemudian barulah masuk belah kiri. Pakai seluar pun macam tu juga. Sarung yang belah kanan dulu, baru sarung yang kaki kiri. Pakai kasut pun macam tu, pakai stokin pun macam tu. Nak masuk rumah pun macam tu juga, kanan dulu. Nak keluar rumah ke tempat yang baik, kanan dulu. Nak pergi kerja, keluar kaki kanan. Kecuali hanya satu tempat sahaja yang perlu masuk kaki kiri, iaitu jamban ataupun tandas. Untuk tandas sahaja kita masuk dengan kaki kiri dan keluar menggunakan kaki kanan. Itu adalah sunnah. Okey, baik. Dan selebihnya kalau kita melakukan perkara yang baik, utamakanlah anggota yang kanan, dapat pahala, kerana itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah merendah diri. Maksud merendah diri ni bukan kita kena tunduk sepanjang masa kan. Tak. Okey, apa ya? Dalam satu kisah ni, hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpai, walaupun kanak-kanak. Okey? Nampak macam benda tu biasa. Tapi kita kena ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemimpin di Madinah, baginda adalah ibaratnya macam Perdana Menteri, ibaratnya macam presiden. Kalau kita tengok dekat Amerika Syarikat ada presiden kan. Kalau kita tengok dekat Brunei ada sultan. Kalau kita tengok dekat Malaysia ada yang di-Pertuan Agong. Itu adalah sama level dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Tapi nak menggambarkan betapa merendah dirinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sentiasa merendahkan diri. Jumpa orang, okey, assalamualaikum, walaupun dengan kanak-kanak. Ini kalau kita tengok, kenapa tak bagi salam ni? Sebab kita dah marah budak-budak kan. Patutnya dia yang bagi salam. Aku dulu yang makan garam daripada engkau kan. Tak, Nabi adalah seorang yang sangat merendah diri. Jadi kalau murid-murid saya ni, kalau kita merendah diri ni adalah salah satu sifat kepada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu lah kan, kalau kamu merendah diri dengan adik, adik ni janganlah marah adik kan, tolong adik walaupun adik tak tahu. Kalau adik tak tahu, tolong adik apa yang tak tahu, merendah diri. Okey, baik. Dan yang ketiga dalam topik sunnah perbuatan ni, iaitu menggosok gigi. Ini ada kisah dia. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Ustaz, mana nak cari kayu sugi sekarang? Tak apa, sekarang dah ada berus gigi, dah ada ubat gigi, Colgate ke, Mukmin ke, Halajal ke, apa tak kisah. Yang penting gosok gigi. Ni dah pukul 9 ni, 9 lebih ni, tengok dah gosok gigi belum bangun. Ataupun kita tengok video ni dengan penuh air liur basi. Okey? Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW bila bangun daripada tidur menggosok gigi. Kalau zaman dulu menggunakan kayu siwak ataupun kayu sugi kan. Sekarang ni gunalah berus gigi, tak perlu cari kayu sugi. Nak cari pun tak ada masalah. Adalah perbuatan tu, bukan menggunakan kayu tu. Perbuatan menggosok gigi itu adalah sunnah. Boleh? Okey, baik. Tak berniat untuk memanjangkan, cukuplah dalam 9 minit ni. Lepas ni kita akan ada buat aktiviti sikit. Okey, aktiviti saya akan bagi tahu ke dalam grup WhatsApp. Okey, baik. Jadi kita ulang balik apa yang kita telah pelajari pada hari ini adalah berkenaan dengan cintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita ada 2 ataupun 3 kategori, tapi kita belajar 2 sahaja hari ini, iaitu sunnah dari segi percakapan dan yang kedua adalah sunnah dari segi perbuatan. Sunnah dari segi percakapan ni terbahagi kepada 2, iaitu membaca Al-Quran, sentiasa mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran daripada mulut kita, membaca Al-Quran lah tu. Dan kedua, jangan bercakap sombong, bangga diri, ujub. Okey, 2 benda. Dan yang topik nombor 2, sunnah Rasulullah ni dari segi perbuatan. Okey? Dan nombor 2 ni ada terbahagi pada 3 pula. Macam
Macam mana perbuatan yang dianggap sunnah Rasulullah SAW? Yang pertama sekali, mengutamakan anggota kanan, pakai baju kanan, baru kiri, langkah kaki kanan, baru kiri tadi itu kan. Dan nombor dua adalah merendah diri. Baginda sebagai pemimpin yang agung sentiasa merendah diri, bagi salam dekat orang, hormat orang tua, kasihani orang muda. Okay, dan yang ketiga adalah menggosok gigi. Baik, senang je, ada 5 saja yang kita belajar pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.